الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dipertemukan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Para penonton dan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang mulia ini, pagi Jumaat penghulu bagi segala hari ini, kita dipertemukan sekali lagi dalam program kesukaan ramai, iaitu Tanyalah Ustaz di TV9. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang mana jarang dipertontonkan, jarang diperbincangkan secara umum, iaitu urusan terakhir. Jadi pada hari ini urusan terakhir, maksud di sini ialah kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana pengurusan jenazah itu dilaksanakan. Di mana ayat yang saya bacakan tadi, di mana ayat yang saya perdengarkan tadi, yang bermaksud di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu berada dalam benteng ataupun kubu yang kukuh. Itu ialah lumrah kehidupan. Kerana setiap bernyawa pasti akan merasai mati. Dan setiap manusia, dan tak kiralah apa-apa jua makhluk pun di muka bumi ini, pasti akan merasai mati itu sendiri. Dan cuma bezanya antara manusia dan makhluk-makhluk yang lain, manusia ini diuruskan secara sempurna. Manusia ini diuruskan dengan sifat-sifat ataupun dengan cara-cara tertentu, dengan strategi-strategi tertentu. Nanti saya akan kongsikan selama 3 hari ini, bermula pada hari ini, besok dan juga pada hari Ahad, insya-Allah kita akan membongkar, kita akan mempelajari bagaimana untuk kita melaksanakan pengurusan jenazah itu sendiri. Jadi para penonton dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan pendedahan ilmu dalam pengurusan jenazah ini, kita dapatlah melaksanakan ataupun dapatlah kita menguruskan jenazah ahli keluarga kita sendiri. Sekurang-kurangnya, jika kita boleh untuk uruskan orang lain, sekurang-kurangnya kita boleh uruskan jenazah mak dan ayah kita. Itu yang kita harapkan. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana untuk kita mempelajari ilmu pengurusan jenazah ini, kita ada beberapa peringkat untuk kita melaksanakannya. Dan ini kita akan perbincang perhalusi selama 3 hari ini. Dan pada hari ini kita akan bincang berkenaan bagaimana untuk kita menghadapi orang yang sedang sakit. Bagaimana untuk kita mengenali tanda-tanda kematian. Bagaimana untuk kita nak mengesahkan kematian itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, sesudah itu kita akan mempelajari pula bagaimana kaedah untuk memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, seterusnya mengkebumikan jenazah, insya-Allah. Dan untuk bagaimana untuk kita mengenali tanda-tanda kematian itu sendiri, telah dinyatakan banyak. Tuan-tuan dan puan mungkin dah biasa dengar ceramah-ceramah di masjid-masjid, di surau-surau. Sebenarnya banyak dalam tanda-tanda kematian itu yang boleh kita pelajari, yang boleh kita ketahui. Antaranya ada 100 hari, ada 40 hari, ada 1 minggu, ada 3 hari, ada juga dalam masa 1 hari. Bagaimana untuk kita mengenali tanda-tanda dalam sebelum kita dicabutkan nyawa, insya-Allah. Berkenaan dengan sebelum kita terus kepada dalam pengurusan jenazah, jika tuan-tuan dan puan-puan dapat nanti ditayangkan, di atas meja saya ini terdapat beberapa peralatan, iaitu peralatan pengurusan jenazah. Peralatan pengurusan jenazah ini adalah sebahagiannya, tuan-tuan dan puan, bukan banyaklah, sebahagiannya sahaja. Ini tak banyak, tuan-tuan dan puan, yang saya bawa pada pagi ini, kerana besok saya akan bawa lagi. Kalau saya nak bawa semua tak cukup atas ni, kerana ada lagi contoh yang saya tak bawa di sini, seperti mana daun bidara, tuan-tuan dan puan. Jadi ini adalah sebahagiannya. Nanti saya akan perkenalkan ini satu persatu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan cara pengenalan begini, tuan-tuan dan puan tahu bagaimana untuk mendapatkannya sendiri.
di pasaran. Sebab benda ni semuanya ada jual di pasaran. Benda ni semuanya ada terdapat di kedai-kedai. Tapi carilah selepas ini insya-Allah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan, sebelum saya perkenalkan peralatan ini, sebelum kita teruskan lagi dengan bagaimana untuk uruskan jenazah, kita tengok dulu berkenaan bagaimana cara menziarah orang sakit, tuan-tuan dan puan. Kita dalam Islam ni ada adat, tuan-tuan dan puan. Bukan main hentam kromo saja terus datang huha-huha, bukan. Tetapi dalam Islam itu sendiri kita ada tertib-tertibnya. Kita ada cara-cara tertentu bagaimana untuk kita menziarahi orang yang sakit ataupun orang yang sedang nazak, tuan-tuan dan puan. Jadi ini akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Seperti mana kata Imam Nawawi, waktu ziarah. Kita ziarah biasanya bagi ahli keluarga yang terdekat, waris-waris terdekat. Ziarahlah pesakit itu jika berada sama ada di rumah ataupun di hospital. Ziarahlah hari-hari. Tetapi dalam kita ziarah hari-hari itu, jangan duduk terlalu lama dengan pesakit. Ini mungkin menimbulkan keresahan pada pesakit. Mungkin pesakit nak buang air kecil, mungkin pesakit nak berak lah, apalah. Itu semuanya menimbulkan masalah kepada pesakit. Jadi waktu lawatan itu kita lawat hari-hari bagi yang saya terangkan tadi, bagi yang saudara terdekat. Kita lawat hari-hari tapi mengambil masa yang sedikit sahaja. Tidak mengambil masa yang lama. Dan bagi sahabat andai, kata Imam Nawawi, kita digalakkan menziarahi sahabat kita sama Muslim itu selang sehari. Hari ini pergi, besok tidak. Lusa pergi, tulak tidak. Begitulah. Dan waktu masa pun lebih kurang begitu juga. Bagaimana untuk kita tak perlulah duduk lama-lama. Sebab kadang-kadang bila kita duduk lama-lama, kita bukan lagi ziarah orang sakit. Sedang kita menunggu ataupun ziarah sakit, datang kawan lain. Bersembang pula dengan kawan lain. Sedangkan sahabat kita tadi ni sakit. Ini bagi menjaga adab, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang mungkin pesakit ni akan terasa hati. Korang sihat ni bolehlah sembang macam-macam, aku sakit tidak dilayan. Jadi kita tak nak timbul perasaan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita harap dengan adanya masa, dengan adanya adab tersebut, kita dapat ziarah dia dengan tenang hati dan pesakit pun boleh terima kita dengan senang hati. Mudah-mudahan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, apabila kita pergi ziarah pesakit itu sendiri, biasanya kita doakanlah sikit pesakit. Biasa, tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, kalau kita pergi ziarah pesakit, biasanya kita bawa makanan. Agak-agak, tuan-tuan dan puan lah, makanan tu siapa yang makan? Kita bawa buah. Kita bawa bunga. Kalau bunga tu memang dah tak ada makan lah. Tapi kalau bawa buah tu sendiri, agak-agak. Kalau pergi ke hospital contohnya, bawa buah tangan. Dan ada buah-buahan, ada buah apple, ada buah limau, pelbagai jenis buah-buahan. Agak-agak pesakit yang makan ataupun orang yang sihat makan. Dari segi adab, okey, tak ada masalah. Tetapi dari segi apa kelebihan kepada pesakit yang kita bawa itu sendiri. Mungkin dia tengok seronok tapi tidak memberi kesan kepada kesihatan dia. Tapi selepas ini, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan apabila kita pergi ziarah pesakit lepas ini, doalah untuk pesakit. Doakan untuk kesembuhan dia. Doakan. Kalau kita tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Dan doa ni, tuan-tuan, tak perlulah nak tadah tangan. Kadang tadah tangan, apa pula pesakit ni cakap, dia orang doa untuk aku, minta aku mati ke apa ni. Jadi tak perlu tadah tangan, tuan-tuan dan puan. Berdoalah di dalam hati. Jadi insya-Allah kita akan terima panggilan. Silakan. Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz Lutfi Ramli yang saya muliakan ya. Saya Umar bin Abdul Majid daripada Pelda Cini Timur, Pekan, Pahang ya. Daripada Pekan, ya tuan. Ya, saya daripada Pekan. Jadi saya nak tanya sikit ni Ustaz ya, mengenai adab-adab melawat orang yang sakit tadi. Itulah Ustaz dah jelaskan tadi. Ya, saya. Jadi saya nak tahulah Ustaz ya, bagaimana caralah Kak? Biasa dah orang bercakap mengenai benda ni, ada juga ustaz-ustaz yang bercakap mengenai benda ni. Ya, saya. Adab sebenar melawat orang yang dah contohnya tak ada harapan lah Ustaz ya. Ya, kita saya. melihat keadaan ni, kita boleh kenal kadang-kadang Ustaz ya. Jadi tanda-tanda tu yang dia ni tak ada harapan. Jadi bagaimana kita untuk membantu dia? Kerana kita sedia maklum Ustaz ya, apabila orang yang sedang nazak ini, berbagai-bagai cara iblis menghasut dia. Dia datang merupa ibu ayah kita untuk menghasut, mengajak kita ke jalan yang tak benar. Inilah jalan sesat ni Ustaz. Ya, betul tak. Kerana kita sedia maklum, dia akan duduk di kepala macam-macam lah. Dia menggoda kita. Orang yang sedang nazak ini sedang bertarung
cukup hebat Ustaz, dan keadaan yang cukup menggerunkan macam ni. Bagaimana cara untuk kita membantu dia Ustaz? Membantu pesakit itu sendirilah. Membantu pesakit untuk menemui ajalnya dengan cara yang terbaik. Husnul khatimah ini. Kalau boleh kalau Ustaz jelaskan. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya daripada Pekan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sahabat kita bertanya daripada Pekan bertanya berkenaan dengan bagaimana sebenarnya adab-adab yang paling sesuai sekali untuk kita menziarahi pesakit ni. Seperti mana yang saya maklumkan tadi tuan-tuan dan puan, selama hari ini mungkin kita pergi ziarah pesakit bawa buah tangan tapi kita tidak mendoakan dia. Jadi selepas ini mudah-mudahan kita doa. Contoh mudah tuan-tuan dan puan, para penonton dirahmati Allah sekalian, kita doakanlah, ya Allah Tuhanku, kau sembuhkanlah pesakit ini, kau sembuhkanlah sahabat aku ini seperti mana sedia kala, ya Allah. Aku teringin bersamanya lagi, ya Allah. Aku teringin bermain bersama, aku teringin bersembang bersama dengan beliau, ya Allah. Sembuhkanlah dia, ya Allah. Dan antara adab-adab yang lain, kita doa kalau kita boleh dalam bahasa Arab seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan Al-Quran, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar bagi orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 82. Dalam surah tersebut menceritakan sebenarnya dalam ziarah pesakit ini pun bagilah kata-kata semangat, bagilah doa-doa kepada pesakit itu sendiri. Bacakanlah apa-apa yang kita tahu. Dan biasanya tuan-tuan dan puan, bagi orang yang seperti mana yang telah ditanya sebentar tadi daripada saudara kita daripada Pekan Pahang tadi, bagaimana adab yang paling sesuai. Sebab biasanya orang di ambang kematian ini akan dihasuti ataupun sentiasa didampingi oleh makhluk kita tidak nampak. Jadi fikiran dia mungkin bercelaru. Waktu itulah biasanya kita akan perdengarkan bacaan Yasin. Kenapa kita perdengarkan bacaan Yasin, tuan-tuan dan puan? Kerana Yasin itu ialah hati Al-Quran. Nak kenali Al-Quran, kenali hatinya dulu, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah kita perdengarkan bacaan Yasin. Dan satu mutiara yang boleh saya kongsi di sini, tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya belajar daripada guru saya, tuan-tuan dan puan. Apabila orang yang susah untuk meninggal dunia ni, tuan-tuan dan puan, nampak susah sangat. Dah terbaring lama, dah sakit lama, tapi nyawa dia macam setakat itu je, tak boleh nak lepas. Jadi biasanya apa yang kita amalkan sebagai waris ataupun sebagai sahabat andai, kita bacakanlah surah Yasin, dan selepas sahaja selesai membaca surah Yasin, kita membaca surah Ar-Ra'd, baca daripada awal hingga ke akhirnya. Dan biasanya itulah apa yang kita amalkan. Dan alhamdulillah setakat ini apa yang telah kita amalkan tu nampaknya Allah makbulkan. Kerana dalam surah Yasin dan surah Ar-Ra'd bila digabungkan, itulah untuk mempermudahkan jika kita tengok kesian sangat dah, lama sakit dah, tapi tak juga sembuh-sembuh, tak juga mati-mati. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Yasin dan juga surah Ar-Ra'd itu tadi, mudah-mudahan dia akan memberi kesan kepada pesakit, sama ada dia terus sihat. Mudah-mudahan sihat, tuan-tuan dan puan. Itu yang kita hendaki, itu yang kita mahukan. Dan jika mati itu lebih baik baginya, biarlah Allah yang menarik nyawanya, insya-Allah. Dan kita akan berjumpa selepas ini dan banyak lagi bincangan, insya-Allah. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah. Traveling on, traveling light through the hill. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan masih lagi belum berganjak, masih lagi belum beralih dari tempat duduk. Panas lagi tempat duduk tu. Jangan beralih ke mana, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan terus bersama-sama mempelajari bagaimana seluk-beluk dalam pengurusan jenazah. Tetapi tidak lagi cerita berkenaan mandi lagi. Panjang lagi cerita itu. Kita masih lagi di bahagian menziarahi orang pesakit. Bagaimana kita nak ziarah orang pesakit. Dan saya harap jawapan yang saya bagi tadi terjawablah soalan yang ditanya oleh sahabat kita daripada Pekan itu tadi. Dan seperkara lagi, tuan-tuan dan puan-puan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ajarkanlah olehmu orang yang hampir mati itu dengan la ilaha illallah. Seperti mana yang dituntut dalam Islam. Seperti mana tuan-tuan dan perempuan sedia maklum. Kadang-kadang orang sakit ni tuan-tuan dan perempuan, fikiran dia macam kanak-kanak balik. Orang dah hampir mati pun antara tanda-tanda dia macam kanak-kanak balik. Kalau orang yang sakit tuan-tuan dan perempuan tengok najis dia. Itu antara tanda-tandanya lah tuan-tuan dan perempuan. Tengok najis dia macam kanak-kanak kalau baru lahir ataupun masih bayi, najis dia berwarna hitam. Begitu juga dengan orang yang sakit. Yang sakit lama ni, biasanya jika hampir dengan kematian dia, najis dia berwarna hitam. Itu antara dia. Nanti kita akan bincang, kita akan huraikan itu lagi berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Jadi kita nak balik semula kepada sabda Rasulullah tadi. Ajarkanlah olehmu kepada orang yang hampir mati itu perkataan la ilaha illallah. Kenapa? Kerana biarlah di hujung nyawa itu dia mengucapkan syahadah. Dia melafazkan syahadah, tuan-tuan dan perempuan. Jadi antara mutiara yang saya dapat kongsi di sini pagi ini, itulah dia. La ilaha illallah. Kita biasa didedahkan dalam televisyen, kita tengok drama, kita tengok filem. Biasa didedahkan. Biasanya orang akan ajarkan mengucap la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang diambil panjang sangat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang pesakit tak dapat nak fikir, tuan-tuan dan puan. Tak dapat nak ikut satu persatu. Jadi ajarkan satu persatu. Bisikkan di mana, tuan-tuan dan puan. Dan jangan ajar ramai-ramai. Kalau ada 3 orang yang keliling katil tu, jangan 3-3 orang cakap mengucap. Jangan. Ajarkan seorang je. Ambil seorang. Salah seorang kita punya sahabat, ajarkan. Dan tetapi ada cara-cara dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Tapi sebelum tu kita terima dulu panggilan. Silakan. Silakan, tuan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdullah Osman daripada Seremban. Abdullah Osman daripada Seremban. Silakan soalannya, tuan. Ustaz, bila Ustaz cerita tentang urusan terakhir, bila ingatkan urusan terakhir ni, rasa gementar di hati Ustaz. Kerana setiap manusia akan sampai di akhir hayat nanti. Saya ada mendengar cerita bagaimana semasa sedang nazak nanti, Iblis akan meropai ibu kita, guru kita. Iblis akan merayu-rayu kepada kita supaya tukarkan agama. Ya, betul. Jadi macam mana kita nak hindar ini semua, Ustaz? Kita takut mati di dalam kekafiran. Itu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama kepada saudara yang bertanya daripada Seremban. Jadi itulah yang berlaku, tuan-tuan dan puan. Apabila dia hampir kematian, seperti mana saya bagi tahu tadi. Apabila hampir dengan kematian ni, Iblis akan mengacau kita. Iblis akan cuba menyesatkan manusia. Sebab itulah kita minta perdengarkanlah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya kalau lebih elok, lebih afdal jika kita membacanya sendiri. Anak beranak ataupun waris yang membaca sendiri ataupun sahabat anda yang datang tu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang disarankan dalam Islam. Sebab itulah tadi bila hampir dengan kematian saya bagi tahu dah tadi. Mudah-mudahan jawapan dia sama je sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Perdengarkan bacaan ayat Al-Quran. Bacalah hati Al-Quran. Bacalah Yasin itu sendiri. Bacalah mana-mana ayat Al-Quran. Jangan biarkan pesakit itu bersendirian. Jangan biarkan pesakit itu fikirannya kosong. Jangan biarkan pesakit itu fikirannya melayang-layang di awang-awangan. Jangan. Perdengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Perdengarkanlah zikir-zikir. Kalau kita tidak tidak mampu untuk membaca dengan sendiri, sekarang ni teknologi cukup canggih, tuan-tuan dan puan. Tekan saja boleh keluar. Tekan saja 30 juzuk. Nak surah apa? Surah Al-Baqarah ada. Nak juga manzil pun ada. Carilah dalam kita canggih, tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan sekarang ni. Jadi mudah-mudahan itu menjawab persoalan itu tadi. Dan kita kembali kepada bagaimana cara untuk mengajarkan perkataan ataupun syahadah la ilaha illallah kepada pesakit itu sendiri. Ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan, ada cara-cara dia. Jangan suka-suka hati buat. Kita takut akan menimbulkan masalah kepada pesakit itu sendiri, menimbulkan rasa ketidakpuasan kepada pesakit itu sendiri. Contoh saya dapat kongsi, tuan-tuan dan puan, pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang ceria ini, tuan-tuan dan puan, yang mana tapi ceria-ceria kita bincang berkenaan kematian ni, tuan-tuan. Saya risau penonton-penonton di rumah takut bila dengar urusan terakhir ni, takut.
tuan-tuan dan puan, jangan takut. Kerana ini kita akan lalui. Setiap manusia akan lalui ini. Jangan takut. Kita akan bincang secara santai je pada pagi ini, insya-Allah. Jadi jangan risau, jangan mengalihkan mata, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat pada tuan-tuan dan puan. Jadi biasanya apabila orang yang hampir mati ini, kita akan ajarkan kalimah syahadah. Akan sebutkan syahadah itu sendiri. La ilaha illallah itu sendiri. Jadi siapa orang yang paling layak? Adakah isteri? Adakah anak-anak? Ataupun adakah mak ayah? Contohlah yang sakit itu tadi, si suami, si lelaki. Jadi orang yang paling afdal, orang yang paling sesuai untuk mengajarkan kalimah ini ialah sahabat dia yang paling rapat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Mungkin tuan-tuan dan puan terkejut. Kenapa? Kerana kadang-kadang hati pesakit ni apabila ia sedang sakit, ia fikir macam-macam tuan-tuan dan puan. Dia fikir dia dah nak mati, orang tak akan suka lagi ke dia. Keluarga tak akan lupakan dia. Jadi kita minta sahabat dia yang talqinkan, yang ajarkan kalimah syahadah ini. Kerana kalau isteri sendiri yang ajarkan tuan-tuan dan puan, cuba bayangkanlah kita sedang sakit, tiba-tiba orang bisik telinga kita, bang mengucap la ilaha illallah. Kemungkinan pesakit tu akan ada reaksi yang lain. Apa kau ingat aku dah nak mati ke? Nah, kemungkinan besar. Dan mungkin juga ada berfikir, dia seorang yang kaya. Oh, kau ingat aku nak mati dah ke? Engkau tahu aku tahulah aku dah sakit, tak semestinya aku mati. Aku tahulah engkau nak rebut harta aku. Mungkin itu yang akan timbul di dalam hati pesakit itu sendiri. Kita tak tahu tuan-tuan puan, wallah alam. Hati orang rambut sama hitam, rambut sama putih, tapi sekarang macam-macam color pun ada. Jadi hati itu lain-lain tuan-tuan puan. Kita tak tahu dalam hati itu sendiri. Jadi carilah sahabat dia yang paling rapat, carilah kawan dia yang paling qarib dengan dia. Ajarkan kalimah syahadah. Tapi jika tak ada, carilah anak yang dia paling sayang. Kerana biasanya dalam keluarga ni, kebiasaannya salah seorang anak ada yang ayah ataupun mak dia paling sayang, yang paling suka. Ada tuan-tuan dan puan. Carilah anak tersebut, minta anak ini tolong ajarkan. Dan jika tak ada, yang lain tu boleh ajarkan, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan apabila kita ajarkan kalimah tersebut, pesakit ini akan ikut. Tengok tak semestinya ikut, tetapi tuan-tuan dan puan, ajar seperti mana saya bagi tahu tadi. Jangan kita duk ajar goncang badan dia, abang mengucap bang, abang mengucap bang. Last-last dia ambil mengucap. Biasanya saya cakap tadi, pesakit yang dah hampir mati ni tuan-tuan dan puan, dia macam baby. Cuba kita ajar baby makan. Kan hujung bunyi dia. Mam bunyi dia. Tapi kalau kita ajar baby mengucap, dia akan ambil perkataan mana tuan-tuan dan puan? Cap, cap, cap. Kita nak itu yang berlaku tuan-tuan dan puan. Jadi ajarkan terus. Cukup kita kata sekali, bang, ikut saya bang. Ataupun sahabat saya, Luffy, ikut saya. La ilaha illallah. Sudah memadai tuan-tuan dan puan. Tak perlu kita bacakan yang lain lagi. Dan apabila kita sudah ajarkan kalimah tersebut, apabila kita sudah lafazkan ataupun pesakit itu sudah lafazkan kalimah tersebut, tengoklah pergerakan mulutnya. Jika mulutnya masih boleh bergerak, tengok pergerakan mulut. Dia ada ikut tak? Kalau dia dah ikut, cukup. Tak perlu ajar dengan kerap. Tak perlu ajar seminit sekali, seminit, 3 minit sekali. Pening pesakit tuan-tuan dan puan. Mana satu aku nak ikut ni? Jadi bila dah nampak sedikit pergerakan mulut dia tu, alhamdulillah, itu menandakan dia berada dalam seorang yang Muslim. Dia orang Islam tuan-tuan dan puan. Jadi selepas itu, kalau mulut dia tak boleh bergerak, macam mana Ustaz nak tengok mulut dia stroke dah lama dah Ustaz. Mulut tak boleh gerak-gerak, koma dalam ICU, tak sedar pun. Mudah-mudahan berdoalah, minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau perdengarkanlah apa yang ada, apa yang aku ucapkan ini, ya Allah. Perdengarkan kepada pesakit itu sendiri perkataan la ilaha illallah. Mudah-mudahan pesakit itu membaca atau mengikutnya di dalam hati. Dan insya-Allah tuan-tuan puan, jangan ke mana-mana. Bertemu lagi selepas ini. On this journey, this pathless pathway, as-sirat al-mustaqim, ya Allah, traveling on, traveling light. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan kesukaan ramai Tanyalah Ustaz TV9. Berkenaan perbincangan kita hari ini iaitu urusan terakhir, bagaimana untuk menguruskan jenazah.
bagaimana untuk menguruskan jenazah seorang Islam yang telah meninggal dunia. Tapi kita masih lagi belum masuk lagi bab urusan bagaimana nak uruskan tu. Kita nak tengok dulu tanda-tanda kematian. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, tanda-tanda kematian ni banyak. Ada yang 100 hari, 40 hari. Saya akan kongsikan serba sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Antara tanda-tanda kematian yang awal sekali yang dapat saya kongsi, yakni berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah ada menerangkan dalam satu tazkirahnya, dalam satu ilmunya, bagi tahu tanda-tanda kematian. Dan berlakulah kepada seorang sahabat ini. Sahabat ini seorang yang alim, seorang ahli perniagaan yang kaya raya. Tetapi apabila satu hari dia berada di depan cermin, dia melihat di dalam cermin tersebut. Apabila tengok saja cermin tersebut, dia dalam keadaan terkejut, berlari pergi ke masjid, meninggalkan perniagaannya, meninggalkan ahli keluarganya berada di masjid. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Dia telah nampak tanda-tanda kematian ini. Dia telah nampak kematian, tanda-tanda kematian yang ada pada badan dia, pada tubuh badan dia. Jadi tanda-tanda kematian ini akan kita bincangkan selepas ini kerana kita ada panggilan. InsyaAllah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Tukinon daripada Skudai Ustaz. Haji Sukinon daripada Skudai, Johor tuan. Saya Johor, Skudai Johor Ustaz. Ya, silakan tuan. Soalannya begini Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz telah bagi tahu tadi kan? Ya, saya. Orang yang dekat-dekat sakaratul maut atau dekat dengan habis nyawa itu. Betul. Mungkin dia punya pemikiran memanglah berkecamuk lah ya. Betul tuan. Jadi macam-macam kita nak ajar dia, mengucaplah apalah terlalu panjang. Betul. Jadi kalau kita ringkaskan saja, kita bisik kat telinga dia dengan satu perkataannya itu kita sebut Allah, Allah, Allah. Macam mana pandangan Ustaz? Sebab yelah dia nak sebut panjang-panjang lah saya dia tak larat ataupun tak mampu kan. Betul. Jadi kita bisik dalam telinga dia yang dah nak habis tu lah. Ya. Allah, 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 Allah. Macam mana pandangan Ustaz? Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tunggukan jawapannya tuan ya. Okey, berkenaan dengan sahabat kita bertanya daripada Johor. Dia bertanya, betul lah kata dia. Orang dah hampir mati ni fikiran dia bercampur. Pelbagai masalah, pelbagai benda mungkin dia fikirkan dengan kematiannya, dengan anak bini, nak tinggal anak bini, dengan harta apa semua. Pelbagai. Dia tanya, boleh tidak kita mengajarkan jika panjang sangat la ilaha illallah, sebut perkataan Allah? Boleh tuan-tuan dan puan. Asalkan kita ajarkanlah dulu perkataan la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan dia ikut. Dah nampak dia ikut. Nampak kalau kata macam saya bagi tahu tadi, kalau tidak nampak di mulut, dalam hati. Dalam hati ni biasanya kita nampak ombak membaca. Kalau nampak itu sikit, selepas itu janganlah kita bercakap lagi dengan pesakit, bincang benda-benda yang masih keduniaan. Tanya, aku harap macam mana dengan saham kau, macam mana dengan kereta kau. Tak perlu lagi kita perbincangkan bab tu. Hanya tunggu, lihat sahaja. Dan sambil-sambil itu bolehlah seperti mana yang tuan kita tanya tadi tu, sahabat kita daripada Johor tadi tu, ajarkanlah Allah, Allah, Allah. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah mudah-mudahan jawapan itu memberi sedikit nafas baru kepada pesakit-pesakit yang mana mudah-mudahan selepas ini akhir nyawanya dia akan diakhiri dengan Allah ataupun la ilaha illallah itu sendiri. Jadi kita kembali kepada cerita ni tadi tuan-tuan dan puan. Berkenaan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lari pergi ke masjid dan baca Al-Quran di masjid, sedangkan dia seorang ahli karyawan, businessman yang besar. Tapi lari ke masjid, tinggalkan perniagaan, tinggalkan segala-galanya. Kenapa? Kerana dia dah nampak tanda kematian yang paling awal dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan dan puan? Iaitu senang saja. Kita tengok di kepala kita ni ada uban. Begitulah juga sahabat kita tadi. Dia nampak sehelai uban. Rambut dia ni dah bertukar warna daripada warna hitam, bertukar ke warna putih. Dah jadi uban. Dia nampak selai saja tuan-tuan dan puan, berlari meninggalkan dunia ni tuan-tuan dan puan. Dan dia akhirnya meninggal dalam keadaan yang subhanallah. Jadi itu antara tanda-tanda awal kematian yang dapat kita lihat. Kalau kita tengok uban ni, umur 30-an bukan dah ada uban dah. Tapi saya ada ustaz saya sampai hari ni, wallahualam apa petua dia. Umur dah 60 lebih, rambut masih hitam lagi.
Petua dia tu kena cari sendirilah tuan-tuan dan puan. Kita akan bincang bab urusan terakhir ini insya-Allah. Jadi seterusnya untuk tanda 100 hari. Tanda 100 hari tidak semestinya lah tuan-tuan dan puan 100 hari. Tapi inilah yang sering berlaku sebenarnya. Tetapi dalam keadaan kita tidak perasan. Tanda 100 hari ni tuan-tuan dan puan, apabila dah hampir dengan kematian 100 hari, badan kita ni bergetar dan bergetar. Macam denyutan nadi. Kalau kita contoh, kita tengok macam kita tengok lembu lepas kena sembelih, tengok masih ada nadi bergegar-gegar lagi tu. Dan dia rasa sebenarnya bergegar ni tadi sedap seluruh badan tuan-tuan dan puan. Tapi biasanya perkara ini berlaku selepas solat asar. Dia rasa badan dia bergegar dalam getaran yang sedap. Sehinggalah kita perasan ada getaran. Itu sebenarnya tanda-tanda awal 100 hari. 3 bulan sebelum kita meninggal. Itu tanda-tanda dia. Tapi kita kadang-kadang tak perasan tuan-tuan dan puan. Kita tak perasan benda tu. Hatta saya sendiri pun mungkin tidak perasan. Mungkin kita belum pernah lalui. Jadi jika ada tanda-tanda begitu selepas ini, hati-hatilah tuan-tuan dan puan. Mungkin selepas 100 hari. Wallahualam bisawab, kita tak tahu nyawa kita ditarik bila tuan-tuan dan puan. Tapi mudah-mudahan dengan ada tanda-tanda ini, kita dapat kenali. Kita dapat tahu bila tarikh kita akan dicabut nyawa. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan antara tanda-tanda 40 hari tuan-tuan dan puan, tanda ini berlaku juga selepas waktu asar, tuan-tuan dan puan. Yang mana diceritakan bahagian perut atau bahagian pusat ini terasa denyutan ataupun terasa macam senak begitu tuan-tuan dan puan. 40 hari berturut-turut, hari-hari. Tengoklah, hari ni kena, besok kena, lusa kena, tulat kena, tonggeng kena juga. Jadi selama 40 hari tuan-tuan dan puan, perkara ini akan berulang. Perkara ini akan terjadi. Waktu itu biasakanlah dengan Al-Quran. Dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Pada ketika itu juga nama kita ada satu pokok yang tertulis di daun ini. Satu cerita. Satu pokok yang nama kita tertulis di daun-daun pokok ini. Waktu 40 hari inilah daun itu akan gugur, akan jatuh daripada pokok tersebut. Dan waktu itu jugalah malaikat-malaikat ini akan datang untuk cuba mencatatkan siapa yang akan ditarik nyawa seterusnya. Kita berhenti dulu, kita terima panggilan telefon insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Said daripada Al-Ustaz. Haji Said daripada Al-Ustaz. Orang Al-Ustaz, apa khabar orang Al-Ustaz? Alhamdulillah, tak hujan, dia mendung je. Mendung je, alhamdulillah. Tak hujan, alhamdulillah. Silakan soalannya tuan. Soalan saya, kita kata ni tajuk urusan terakhir Ustaz. Ya. Kita tengok yang urusan terakhir ini dapat kepada orang yang selalu amalan dia yang menunjukkan untuk urusan terakhir ke, atau dia amalan dia tak ada buat untuk menunjuk ke urusan terakhir ke? Macam mana soalan tuan? Saya keliru sikit. Amalan dia bermakna kata dia buat amalan, makna kata dia niat ingat kata ini aku baca Quran, aku apa buat amalan apa semua tu. Urusan terakhir aku semoga-moga jadi macam ni. Dia tak mau buat amalan macam tu. Dia menunjukkan urusan akhir dia tu tak ada. Adakah macam tu? Okey. Terima kasih. Boleh faham? Ya, maksudnya bukan dalam perbincangan kita lah. Sebenarnya dalam urusan terakhir yang kita bincangkan di sini berkenaan dengan pengurusan jenazah itu sendiri. Tapi saya belum masuk lagi sebenarnya dalam tajuk pengurusan jenazah itu sendiri. Tapi tak apa. Soalan itu, terima kasih kepada tuan yang bertanya daripada Al-Ustaz. Dengarkan jawapan dia di kaca televisyen tuan-tuan. Jadi dia kata, sahabat kita kata, kebanyakan orang ni bila urusan terakhir ni, dia tidak mengamalkan juga apa yang kita sarankan. Dia tidak baca Quran, dia tidak berbuat baik lah. Dia tidak berbuat baik. Dia tidak masih lagi melakukan perkara-perkara yang maksiat, masih lagi melakukan perkara-perkara yang khurafat, masih lagi melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Sebab dalam urusan terakhir ni tuan-tuan puan, banyak sangat perkara-perkara khurafat, banyak sangat perkara-perkara bid'ah. Itu semua akan kita bongkar nanti. Dan urusan terakhir ni tuan-tuan puan, itu sebenarnya terletak pada diri sendiri itu sendirilah. Kita doalah mudah-mudahan umur kita ni panjang, dan semasa hidup kita ini dan di akhir hidup kita diberi dengan pengakhiran yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Dan ini bukan semua berlaku pada setiap orang lah tuan-tuan puan. Mungkin ada yang terpilih yang Allah pilihkan. Tetapi jika kita mengamalkannya daripada muda,
dan benda tu insya-Allah akan lindungi kita, Allah akan jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan kita kembali kepada tanda-tanda kematian ni tadi. Ya, tanda-tanda kematian 40 hari ni tadi. Jadi gugurlah daun daripada dahan pokok ini tadi. Dan malaikat waktu tu mulalah kelang kabut. Merayaulah sana sini mencari siapakah orangnya yang akan ditarik nyawanya tuan-tuan dalam masa 40 hari. Seterusnya, berkenaan ada lagi tanda-tanda tuan, tanda-tanda 7 hari, tanda-tanda 3 hari. Tanda-tanda 7 hari, 3 hari ini saya akan lansamkan, saya akan kumpulkan semua sekali tuan-tuan dan puan. Dan biasanya tanda-tanda yang hampir-hampir sangat dah dengan kematian ini akan dapat kita lihat di orang yang sedang nazak, orang yang sedang sakit. Waktu orang sakit ni lah paling mudah sekali untuk kita cam sama ada dia sihat ataupun tidak. Ya. Okey, antara tanda-tanda dia yang kita dapat kongsi pada pagi ini yang dah hampir sangat dengan kematian. Jika kita ada tanda-tanda ni, jika kita lihat tanda-tanda ini, kita hati-hatilah tuan-tuan dan puan. Hati-hati. Mudah-mudahan dengan tanda-tanda ini akan memberi lebih kita punya peringatan. Kita berhenti dulu, ada panggilan telefon lagi. Begitu meriah pada pagi ini insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Latifah Ibrahim dari Melaka ya. Latifah Ibrahim, silakan puan. Ya, saya nak tanya gini Ustaz. Yang tadi tu banyaknya yang Ustaz ceritakan berkenaan dengan yang banyak yang bertanya pun berkenaan dengan hampir kematian. Betul puan. Ada yang menghampiri ni dapatlah kita bacakan Ya, betul. La ilaha illallah tu. Tapi sekiranya yang seseorang itu dia meninggal dalam kematian, dalam tidur, tidak ada siapa meneman. Ya. Tiba-tiba waktu pagi isteri dia membangunkan, dia dah tiada kan. Ya, betul. Dia dah meninggal. Jadi dia dalam kesorangan lah. Ya, dia betul. tak ada sesiapa yang menemaninya. Itu macam mana Ustaz ya? Okey, terima kasih puan. Itu saja puan. Assalamualaikum. Okey, insya-Allah. Dan kita akan jawab soalan yang bertanya itu selepas iklan ini insya-Allah. Kita berehat seketika. Traveling on, traveling light, knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers. Alhamdulillah, kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan dalam slot urusan terakhir. Dan dalam slot yang terakhir ini tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bincang banyak lagi tuan-tuan dan puan berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Tapi sebelum kita teruskan dengan tanda-tanda kematian tadi, kita jawab dulu persoalan yang ditanyakan, diutarakan oleh penonton sebentar tadi. Berkenaan bagaimana jika dia mati seorang diri, mati tengah tidur. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, di dalam Islam kita disarankan sebelum tidur, kita disarankan daripada kecil lagi mak ayah kita ajar kita mengucap sebelum tidur, baca Fatihah sebelum tidur, nak elakkan daripada gangguan, nak elakkan daripada sihir, nak elakkan daripada pelbagai jenis gangguan, bacakan 3 kul. Dan 3 kul tu janganlah baca kul tuan-tuan dan puan. Bacalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Sebab itulah kita dididik tuan-tuan dan puan. Sebenarnya dalam Islam ni cukup sempurna tuan-tuan dan puan. Daripada sebelum tidur, bangun tidur, daripada kecil lagi kita telah diasuh oleh mak ayah kita untuk kita baca benda-benda ni. Kerana inilah tuan-tuan dan puan, kerana tak nak bila berlaku kematian ni, berlaku tengah tidur pun boleh mati. Sekarang ni tengok tuan-tuan dan puan, tengah tidur boleh mati, memandu boleh mati, bila-bila masa. Sebab mati ni dia tidak kira tempat tuan-tuan dan puan. Mati ni juga tidak kira waktu, datang bila-bila masa tuan-tuan dan puan. Jadi berhati-hatilah. Kita kembali kepada tanda-tanda kematian tadi puan. Jadi antara tanda-tanda saya dapat kongsi di sini ialah antaranya kita perhatikan kalau orang tu sakit tuan-tuan dan puan, dikatakan tapak kakinya lurus. Bagaimana katakan tapak kakinya lurus? Saya ambil lah contoh tapak tangan saya ni, kaki tuan-tuan dan puan. Dikatakan tapak kakinya lurus. Biasanya orang yang segar bugar, orang yang sihat ni, tak sakit dan tak ada tanda kematian, tapak kakinya tegak begini. Tapi apabila dikatakan tapak kakinya lurus, tengok di sini. Dia lurus. Kalau kita tengok daripada depan, tuan-tuan dan puan tengok daripada depan sana nampak lurus saja. Daripada hujung jari hingga ke paha nampak lurus saja. Itu dikatakan tapak kakinya lurus. Kalau Ustaz macam mana nak kenal? Senang je tuan-tuan dan puan. Ni dah pagi, tunggu malam sikit nanti. Cuba tuan-tuan, ataupun ada yang masih belum bangun tidur lagi, cuba pergi tengok laki suami tuan-tuan dan puan. Pergi selak kain dia, pergi selak selimut dia, tengok tapak kakinya lurus ataupun tidak. Kalau lurus tu hati-hatilah, kejutkanlah. Mudah-mudahan sempat mengucap insya-Allah. Dan seterusnya, apabila kita
tanda-tanda awal kematian lain dapat kita lihat, yang dapat saya kongsi di sini ialah tengok hidung dia ni tuan-tuan dan puan. Biasanya kita tengok hidung, kita orang Malaysia ni pelbagai lah, pelbagai etnik, pelbagai bangsa ada. Kita orang Melayu ni pula pecah banyak. Ada Melayu Tuli, Melayu Patani, Melayu Jawa, Melayu Banjar lah. Pelbagai jenis Melayu. Pelbagai orang Islam lah. Dan rupa bentuk hidung ni pelbagai. Ada yang kemek, ada yang muncung, ada yang pelbagai. Tetapi satu tuan-tuan dan puan, hidung kita waktu kita siap keras. Tak percaya cuba tekan. Cuba tekan sekarang. Cuba tekan, ada keras. Saya pun tekan keras, alhamdulillah lagi. Tapi bagi orang dah hampir dengan kematian tuan-tuan dan puan, hidung dia tunduk, pucat, lesu, tidak bermaya. Ini maksud kita tengok hidung dia ni lembik lah. Nampak lembik, nampak jatuh je. Itu pun hati-hati juga. Dah dekat-dekat dah tu dengan kematian tu. Jadi mudah-mudahan dengan kalau tengok hidung. Ada lagi tuan-tuan dan puan, banyak sangat sebenarnya tanda-tanda dalam akhir-akhir kematian dia, di tanda-tanda kematian ni banyak sangat tuan-tuan dan puan yang saya dapat kongsi lagi. Tapi itu saja dapat kongsi insya-Allah. Dan selepas itu apabila berlakunya kematian, kita kena tengok bagaimana nak pengesahan kematian itu sendiri. Sebab ada sah-sah dia, ada cara-cara dia tertentu, ada kaedah-kaedah tertentu untuk mengesahkan kematian. Dan kalau ikut dari segi perubatan tuan-tuan dan puan, tanda-tanda kematian ni ialah biasanya kalau kita tengok tanda-tanda kematian ni kalau dari segi disahkan, bila kita panggil doktor, panggil ambulan ataupun di hospital sendiri, doktor akan cek. Biasa tengok nadi lah. Itu pengesahan kematian tuan-tuan dan puan. Kalau di rumah bila tengah tidur kita kejut tak bangun, ceklah nadi dia. Tengok nadi dia. Tekankan 2-3 minit, diam, tengok. Pelbagai nadi di tangan ada, nadi di bawah leher ni ada. Cari tempat-tempat nadi yang mudah untuk kita cam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita perhatikan orang yang baru meninggal dunia ni tuan-tuan dan puan, ataupun orang dah meninggal dunia ni, mata dia tak ada tindak balas kepada cahaya. Jadi ambillah lampu suluh, bukakan mata dia, cuba mainkan lampu suluh. Tengok pupil mata hitam dia. Biasanya pupil mata hitam orang mati ni dia sedikit membesar. Itu tanda-tanda dah pun meninggal dunia tuan-tuan dan puan. Dan juga seperti mana yang lain lah, tekanan darah, jantung, nafas, itu semua kita boleh cek lah tuan-tuan dan puan. Saya ada satu kes, yang mana bukan kes lah tuan-tuan, pengalaman, sedikit pengalaman saya dapat kongsi tuan-tuan dan puan, yang mana berlaku sahabat saya sendiri sebelum kematian, seminggu sebelum tu dia dah sakit beberapa bulan. Tapi dalam masa satu hari saya balik, saya ziarah, ajarkan dia kalimah syahadah, ajarkan, bacakan Yasin, bagikan minum air. Sebab orang yang hampir meninggal dunia ni dahaga tuan-tuan dan puan. Jadi bagi minum air. Seterusnya, bila saya tengok tanda-tanda kematian, kita nampak tuan-tuan dan puan, tanda-tanda kematian dah ada. Kemudian saya pun nak balik semula ke Kuala Lumpur. Pesan kepada sahabat seorang lagi, InsyaAllah minggu depan aku balik lagi. InsyaAllah aku datang lagi minggu depan. Dia cakap tak payahlah, engkau jauh-jauh duduk Kuala Lumpur, datang ke utara sini, nak ulang alik dengan duit minyak, duit tol. Tak apa, insyaAllah aku datang lagi minggu depan. Jadi cukup seminggu saja tuan-tuan dan puan. Lebih kurang dalam hari Ahad saya berjumpa dengan dia. Selang 7 hari 1 minggu, hari Ahad yang kemudiannya tu saya menerima panggilan bahawa sahabat saya ni telah kembali ke rahmatullah. Jadi saya pun balik ke tempat tersebut, jumpa dengan sahabat saya. Pertama sekali apa yang saya cakap dengan dia, betul tak aku kena balik lagi? Baru dia faham. Sebab kita tak cakap nampak tanda kematian, takut terasa hati tuan-tuan dan puan. Apatah lagi takkan kita nak bercakap dengan keluarga dia. Makcik, anak makcik dah nampak tanda mati. Jangan tuan-tuan dan puan. Jadi kita bagi tahu balik pada kawan. Saya bagi tahu balik pada kawan saya. Betul tak aku kena balik dalam seminggu lagi? Betul. Jadi itulah yang berlaku tuan-tuan dan puan. Jika kita tahu tanda-tanda kematian ni, tanda-tanda kita hampir meninggal dunia ni tuan-tuan dan puan. Begitu juga banyak lagi lah ada orang cakap perubahan tabiat lah, minta makan macam-macam lah. Sebelum ini tak suka bergurau, sebelum ini dia seorang yang penyenyap, seorang pendiam, tapi tiba-tiba 2-3 hari tu, itu semua biasanya akan kita bincang selepas dia mati. Betul tak tuan-tuan dan puan? Biasa lepas dia mati, patutlah aku tengok itu hari dia ni orang yang pendiam. Tapi kenapa 2-3 hari ni nampak lancar je mulut dia, sembang je. Jadi mudah-mudahan itu juga memberi petanda kepada kita bahawa kematian itu dah hampir kepada kita insya-Allah.
Dan juga melawat orang sakit ni tadi tuan-tuan dan puan, hikmah-hikmah dia cukup banyak. Kerana salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila kamu ziarah orang sakit itu, seolah-olah kamu memetik buah-buahan di dalam syurga. Sepanjang kamu menziarahi orang pesakit ni tuan-tuan dan puan. Jadi mudah-mudahan dengan kita ziarah pesakit, mudah-mudahan dengan kita tahu sedikit tanda-tanda kematian akan memberi keinsafan kepada kita, akan memberikan sedikit getaran dalam hati kita untuk kita bersedia dengan kematian. Tapi kita akan bincangkan lagi. Saya rasa hari ini mungkin tak sempat lagi nak tunjuk berkenaan bagaimana nak uruskan jenazah. Itu semua akan kita bincang. Peralatan-peralatan semua dah ada depan saya. Tapi saya akan perkenalkan ini pada besok insya-Allah. Besok kita akan terus go through kepada bagaimana pengurusan jenazah itu sendiri insya-Allah. Tapi sebelum kita habis hari ini, ada lagi, jangan ke mana-mana tuan, ada lagi. Tunggu dulu. Tanda-tanda kematian yang saya kongsi tadi mudah-mudahan akan beri manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Tengoklah selepas ini dan jangan cakap kalau kita dah nampak tanda kematian itu sendiri. Jangan cakaplah kepada tuan rumah, jangan cakaplah kepada keluarga, jangan cakaplah kepada waris. Ini akan menimbulkan rasa ketidakpuasan. Dia ni memandai-mandai pula. Pandai-pandai je kata suami aku nak mati. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita ketahui bagaimana tanda-tanda kematian itu tadi, dia akan memberi sedikit manfaat kepada kita dan sedikit ilmu insya-Allah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam kita ziarah orang sakit tu pun kita kadang-kadang pesakit ni kita tak tahu syaitan mengganggu dia bagaimana. Jadi biasanya saya kalau dengan Al-Fadhil Ustaz Syarhan Syafi'i, dia ada menjazahkan ayat dan dia minta Lutfi ijazahkan sekali lagi supaya ayat-ayat ini boleh dijadikan sebagai panduan, boleh dijadikan sebagai pedoman kepada tuan-tuan dan puan, seperti mana dalam surah As-Saffat ayat 7. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita baca ayat ini kita akan terhindar daripada gangguan-gangguan dan juga gangguan di akhir dengan kematian insya-Allah. Tapi ayat itu kita akan baca pada minggu hadapan insya-Allah, kerana masa tidak mengizinkan kita pada hari ini. Kita akan bacakan sedikit doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, agar kau panjangkanlah umur kami ya Allah. Berikanlah kesihatan berpanjangan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang berpanjang ini ya Allah, kami boleh meneruskan amal kami kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang hina lagi hiba ini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, agar engkau kurniakan kepada kami nikmat-nikmat di dunia dan janganlah engkau lupakan kepada kami nikmat-nikmat di akhirat nanti insya-Allah. Ya Allah ya Tuhan kami perlukan kedua-duanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan urusan kami pada hari ini, urusan kami pada hari-hari akan datang akan memberi manfaat kepada kami, akan memberi kesihatan kepada kami, akan memberi pengajaran kepada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita berjumpa lagi pada besok pagi insyaAllah dalam urusan terakhir. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allah. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my way back home.